بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد المصطفى الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم علمنا ما جهلنا وارزقنا العمل بما علمنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العلم اللدني والمشرب الصافي الهني يا وهاب يا غني آمين آمين يا رب العالمين. أما بعد، muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'du, dalam kuliah yang sebelum ini yang bertajuk Ghazwah Badar Al-Kubra, siri yang ke-18 sebelum ni, kita telah cerita tentang malaikat yang turun bersama Rasulullah dan sahabat waktu perang Badar. Bagaimana, berapa jumlah mereka dan bagaimana cara mereka. Dan kita sudah belajar nama kuda Jibril alaihi salam, iaitu Haizum. Itu nama kuda Jibril yang Jibril gunanya. Hakada. Sayyidina Ali bin Abi Talib berkata, "Habbat rihun syadidah." Telah datang angin yang kuat. "Ma ra'aitu mithlaha qat." Aku tak pernah melihat angin yang kuat sepertinya waktu perang Badar. Thumma ja'at ukhra. Kemudian datang angin yang kedua, lagi sekali, 2 kali. Kemudian datang angin yang ketiga, 3 kali angin datang kuat. Dan kali keempat, 4 kali. Dia kata angin yang pertama tu, iaitu Jibril alaihi salam turun bersama 1000 malaikat waktu perang Badar. Dan angin yang kedua tu yang habuk kuat, itu Mikail, datang sekali dengan 1000 malaikat. Yang Mikail turun sebelah kanan Rasulullah SAW. Yang ketiga, angin yang ketiga tu Israfil alaihi salam. Malaikat Israfil turun sekali dengan 1000 malaikat. Mereka turun di sebelah kiri Rasulullah SAW. Yang keempat Israfil. Yang keempat malaikat yang lain, 1000 juga. Jadi itu antara antara cara malaikat waktu turun di perang Badar. Hatta Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala an, sahabat Nabi SAW, dikata, ra'a an yamini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa an shimalihi yawma Uhud. Oh, ini yawma Uhud. Ini yawma Uhud. Bukan yawma Uhud. Baik, antara mukjizah yang berlaku di perang Badar dan mukjizah itu mukjizah yang begitu dahsyat dan luar biasa, yaitu mukjizah yang berlaku untuk Sayyidina Ukashah radhiyallahu ta'ala an. Ukashah bin Muhsin. Beliau berang di perang Badar
dilawan kepada orang kafir. Kemudian ditinggal berang kerana dia berang dengan kuat, maka badan dia terbatah. Badan Sayyidina Ukasha batah, rosak. Jadi dia tidak mempunyai pedang lain untuk sambung berang di perang Badar. Selepas badannya batah Sayyidina Ukasha, beliau terus pergi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, "Ya Rasulullah, badan saya batah. Aku tak ada badan lain." Dia nak Rasulullah SAW bagi kepadanya bedang kalau sekiranya ada. Kalau ada bedang, dia nak minta satu untuk sambung berang. Sayyidina Ukasha bin Muhsin radhiyallahu anhu. Tetapi dia terkejut dengan perbuatan Rasulullah. Rasulullah melakukan mukjizah di waktu itu. Rasulullah tidak memberi kepadanya bedang. Bahkan Rasulullah SAW mengambilkan satu kayu yang kering, yang mati. Daripada pokok yang mati. Kayu yang buang, yang ada sebelah timpak Rasulullah SAW. Rasulullah pandang sebelah kanannya, ada kayu. Rasulullah ambil kayu itu. Selepas Rasulullah SAW mengangkat kayu itu dengan tangannya yang mulia, kayu itu tukar terus dengan automatik. Selepas Rasulullah pegang dia dengan tangan dia, kayu itu terus bertukar menjadi benang. Ini antara mukjizah yang luar biasa, iaitu Rasulullah boleh menukarkan sesuatu makhluk kepada makhluk lain, untuk menjadi makhluk lain. Macam ini. Ini kayu. Tetapi Rasulullah SAW tukarkan dia jadi benang terus. Dengan Rasulullah memegang saja. Rasulullah memegang kayu itu terus jadi benang. Kemudian Rasulullah SAW mengangkatnya dan bedang itu bergerak, bergegar, bergoyang. Yani bedang itu jadi sangat istimewa. Sebab dia sebenarnya kayu tapi jadi bedang oleh mukjizah Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW, Sayyidina Ukasha, dia kata, maka kayu itu bertukar menjadi bedang yang panjang dan syadidul matin, dan tebal bisinya. Untuk bedang itu tebal, abyadul hadid, dan bisinya yang sangat putih, macam baru. Macam kita beli bisi atau macam pisau yang baru beli, tak pernah diguna. Dia sangat cantik, putih, berkilat, macam tu dia kata Sayyidina Ukasha. Yani seolah-olah dia baru sifatnya seperti bedang yang baru beli, tak pernah diguna. Macam pisau yang baru beli, sangat cantik, putih, tajam. Maka Sayyidina Ukasha ambil bedang itu daripada tangan Rasulullah, kemudian dia sambung radhiyallahu anhu di perang Badar, sehingga selesai perang Badar. Subhanallah, Sayyidina Ukasha menggunakan pedang itu yang diberi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyidina Ukasha menggunakan pedang itu selalu waktu perang Badar, selalu waktu perang dan waktu jihad. Di mana-mana Sayyidina Ukasha pergi jihad, Sayyidina Ukasha dibawa pedang itu yang diberi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Dan pedang itu Sayyidina Ukasha memberi nama kepadanya, iaitu Al-Aun. Pedang itu namanya Al-Aun. Itu nama pedang yang mukjizah, yang jadi pedang oleh mukjizah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah. Lain mama. Okey. Walam yazal 'inda Ukasha wa syahida bihi al-mashahid.
dan pedang itu kekal di sisi Ukasyah. Ukasyah radhiyallahu anhu menjaga pedang itu sebab itu mukjizat dari Rasulullah. Wa syahida bihil masyahid, dan setiap kali diberang di jihad dibawa pedang itu. Ma'a Rasulillah, bersama Rasulullah SAW. Thumma lam yazal mutawarathan 'inda ahli Ukasyah. Selepas Ukasyah meninggal, anak dia dan cucu mereka mewarisi pedang itu yang bernama Al-Aun sebagai perkara yang paling mahal daripada waris-waris yang mereka dapat daripada atuk mereka, sahabat Nabi SAW yang bernama Ukasyah. Sayyidina Ukasyah ni dia ada satu cerita yang ajib, yang Masya Allah, yang hebat. Di satu hari Rasulullah SAW sedang menceritakan tentang kelebihan umatnya, umat Nabi SAW. Rasulullah kata, akan masuk daripada umatku 70,000 orang daripada umatku tanpa hisab, masuk syurga. Yani di hari kiamat orang semua tunggu hisab, tak boleh masuk syurga lagi. Tetapi ada 70 orang, 70,000 sahabat orang Islam daripada umat Nabi SAW, mereka akan dibukakan pintu syurga untuk mereka tanpa hisab dan tanpa ditanya satu soalan pun tak ada. Silakan. Ini yani luar biasalah. Dan Nabi SAW bersabda juga, kemudian aku minta Allah Subhanahu Wa Taala tambahkan 70,000 tak cukup. Nabi SAW sayang umatnya. Lepas tu Allah Subhanahu Wa Taala memberi kepada Rasulullah 70,000 lagi. Rasulullah minta kali ketiga, Allah bagi 70,000 kali. 70,000 orang. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala memberi kepada Rasulullah dengan setiap satu orang yang dari 70,000 itu 70,000. Setiap satu orang daripada 70,000 itu bersamanya 70,000 sekali. Masya Allah. Mereka akan masuk syurga Allah tanpa hisab. Ketika Rasulullah menceritakan hadis ini, Ukasyah radhiyallahu anhu dia kata, ya Rasulullah, doakan aku untuk menjadi daripada mereka. Aku nak jadi dari mereka ni yang akan masuk syurga tanpa hisab. Nabi SAW bukan membaca doa. Terus Rasulullah SAW kata kepadanya, anta minhum. Engkau daripada mereka. Engkau wahai Ukasyah, memang daripada mereka. Daripada 70,000 orang yang akan masuk syurga Allah tanpa hisab. Selepas Ukasyah mendapatkan kemuliaan dan kelebihan itu daripada Rasulullah, doakan kami juga menjadi salah seorang, amin. Moga-moga insya-Allah yang meminta doa dan kita juga, keluarga kita dan semua yang sedang menonton sekali dengan kita dalam IG, dalam Facebook, insya-Allah semua kita daripada mereka ni yang akan masuk syurga tanpa hisab, tanpa ditanya tentang apa-apa. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin, insya-Allah. Kita harap kepada Allah, Allah Subhanahu Wa Taala boleh bagi. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kemuliaan itu, anugerah itu oleh keberkatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat Rasulullah dan ahlul baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Selepas Ukasyah mendapatkan anugerah itu daripada Rasulullah, kabar gembira daripada Rasulullah SAW. Ramai sahabat dari sana dari sini mereka cakap, dan kami ya Rasulullah, dan kami. Mereka semua minta-minta, ya Rasulullah, kami. Rasulullah SAW kata kepada yang kedua terus selepas Ukasyah, sabaqaka biha Ukasyah. Ukasyah telah mendahulukan kamu. Yani Rasulullah SAW tidak boleh memberitahu dengan secara terang macam tu kepada semua orang, supaya mereka di dunia ini kena beramal, kena mujahadah, kena ibadah. Tapi Rasulullah SAW memberitahu hanya kepada Ukasyah kerana dia orang yang pertama. Jadi Rasulullah SAW dia kata, sabaqaka biha Ukasyah. Ukasyah telah mendahulukan kamu.
nanti ayat Rasulullah ni telah menjadi hikmah atau macam pepatah di dalam lidah ulama dan orang Arab sehingga zaman sekarang. Kalau ada orang datang minta sesuatu, orang bagi. Kalau datang yang kedua, mereka terus kata kepadanya, sabaqaka biha Ukasyah. Mereka ulangkan hadis Rasulullah ini. Mereka gunanya sebagai pepatah hadis Rasulullah ini, iaitu Ukasyah telah mendahulukan kamu. Yakni kamu datang lambat. Kamu kena bersungguh-sungguh lepas ni. Ada orang sebelum kamu dah ambil atau dah minta. Wahakadha. Juga antara mukjizat yang berlaku waktu Perang Badar, mukjizat juga yang sama berlaku untuk Sayyidina Ukasyah. Tetapi ini untuk Sayyidina Salamah bin Aslam, sahabat Rasulullah lain. Sahabat yang lain, namanya Salamah. Salamah ini badannya juga patah. Ini menunjukkan bagaimana sahabat Nabi SAW, badan mereka pun tak kuat. Badan yang lama, yang kecil, yang tak kuat, sehingga cepat patah. Jadi Salamah datang kepada Rasulullah, dia kata, Rasulullah, badan saya patah juga. Rasulullah SAW waktu itu ada di tangannya satu macam rutan, tapi daripada pokok kurma. Ada di tangan Rasulullah SAW satu rutan yang nipis, yang halus. Rasulullah memegangnya. Maka Rasulullah SAW tak ada pedang lebih nak bagi Salamah. Rasulullah nampak kepada rutan itu yang ada di tangannya dan Rasulullah serahkannya kepada tangan Sayyidina Salamah. Kemudian Rasulullah SAW kata kepada Sayyidina Salamah, cuba gunakan dia, pukul apa-apa dengan rutan itu. Sayyidina Salamah lepas angkat tangan dia, dia pukul dengan rutan itu, tiba-tiba terjadi terus dengan otomatik terjadi, subhanallah, pedang yang asli, yang kuat, yang sangat tajam. Ini juga mukjizah yang berlaku oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu Perang Badar. Fa idza huwa sayfun jayyid falam yazal indah. Selepas dia memukul dengan rutan itu terus tukar menjadi pedang. Pedang yang jayyid, yang terbaik. Sayyidina Salamah kata. Dia terus jadi pedang yang terbaik, yang bagus. Dan dia simpan pedang itu juga, dan anak-anak dia mewariskan pedang itu. Subhanallah. Antara mukjizah juga yang begitu dahsyat yang berlaku waktu Perang Badar, yaitu mukjizah yang berlaku untuk Khubayb bin Abdurrahman. Khubayb bin Abdurrahman. Khubayb atau Habib bin Abdurrahman. Khubayb dengan huruf kha. Khubayb. Daraba Khubaybun jadi Yawma Badr Kamal Syukuh Falan. Daraba Khubaybun jadi ini Khubayb ini dibukul. Khubayb atau dia yang memukul. Yang penting seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak pasti sekarang nama dia apa. Seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dibukul oleh orang kafir dekat bahunya. Sehingga terbotong bahunya dan bahu sudah hampir terputus atau terpisah daripada badannya. Bahunya dah mahu jatuh sebab dia terpotong, tinggal sikit sahaja. Yani pedang masuk sehingga dalam bahunya. Tinggal sikit daging yang memegang bahunya. Jadi dia datang memegang
bahunya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, "Ya Rasulullah." Dia tunjuk Rasulullah, Rasulullah rasa sedih. Nampak bahunya terbotong. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ludah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan mukjizat oleh ludah. Rasulullah ludah dekat dalam timbak botong antara bahu dan badannya. Kemudian Rasulullah balikkan bahu sahabat itu. Rasulullah balikkan bahu sahabat itu dan bahu sahabat itu menjadi sihat, sembuh, seolah-olah tidak terjadi apa-apa sebelum itu. Subhanallah. Ini juga mukjizat. Tidak perlu pergi hospital, tidak perlu buat operation, tidak perlu jahit, tidak perlu ubat yang hilangkan rasa sakit, semua itu tak perlu. Ubat yang menghilangkan sakit itu air liur Rasulullah, ludah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Jadi Rasulullah SAW ambil air liurnya, dia letak dekat tempat sakit, tempat terbotong daripada badan dekat bahunya, terus hilang rasa sakit dan Rasulullah balikkannya, dia melikat dan habis. Selesai operasi itu dengan 1 saat. Subhanallah. Hakadha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riquhu yashfil alil, ulama kata. Air liurnya adalah ubat yang begitu mulia. Ubat. Air liur Rasulullah SAW. Naam, banyak mukjizat Rasulullah SAW waktu perang Badar. La ilaha illallah. Ada lagi satu mukjizah yang berlaku waktu perang Badar, iaitu mukjizah yang berlaku untuk Sayyidina Rifa'ah bin Malik radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi SAW nama Rifa'ah. Rifa'ah ni ada orang kafir memenah ke badannya dan memenah tu kena bawah matanya. Lepas kena bawah matanya terjatuh, terkeluar. Mata Sayyidina Rifa'ah terkeluar. Dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tunjuk Rasulullah muka dia. Rasulullah rasa sedih. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ludah lagi. Rasulullah ludah kepada bahagian matanya dan Rasulullah SAW kembalikan matanya di tempatnya seperti biasa. Dan Sayyidina Rifa'ah dia kata, "Fama hadani minha syai'." Lepas Rasulullah kembalikan mataku kepada tempatnya dengan meletakkan air liurnya, Rasulullah baca doa untuk saya dan aku langsung setelah kejadian itu, aku langsung tidak pernah mengadu mata aku itu dapat sakit. Yani matanya itu langsung tidak mendapat sakit lagi sepanjang hidupnya. Oleh keberkatan apa? Oleh keberkatan air liur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basyarun lakal bashar. Rasulullah manusia tetapi bukan seperti manusia. Siapakah manusia itu yang air liurnya boleh digunakan untuk berbagai ubat? Berbagai jenis ubat. Rasulullah gunakan air liurnya. Untuk itu, untuk ini, untuk itu. Macam-macam penyakit dan sahabat datang membawanya kepada Rasulullah. Rasulullah ubatkan penyakit mereka itu dengan beberapa saat sahaja dengan air liur sahaja. Air liur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ubat yang paling terbaik yang tidak pernah ada di atas muka bumi ini. Moga-moga insya-Allah kita mendapatkan kesembuhan, kesihatan zahir dan batin oleh keberkatan doa dan sunnah dan adab dan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Insya-Allah kuliah yang akan datang kita akan menceritakan
yakni perang Badar sudah selesai, sudah habis perang, Rasulullah sudah menang, orang kafir lari. Jadi lepas ini kita akan cerita bagaimana Rasulullah SAW kuburkan badan-badan orang kafir dan badan orang Islam. Bagaimana Rasulullah SAW melakukan juga mukjizat dan bagaimana kembalinya Rasulullah SAW kepada Al-Madinah dalam perjalanan. Bagaimana Rasulullah SAW di dalam perjalanan kepada Al-Madinah. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.